Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also salam sejahtera untuk semua pelajar. Saya harap semua pelajar kekal fokus kepada topik yang kita akan bincangkan untuk video kali ini. Video kali ini akan membincangkan secara lebih mendalam setiap step yang ada untuk gene cloning procedure. Seperti mana yang kita maklum pada video yang lepas, gene cloning procedure ni adalah satu prosedur penting to generate ataupun for the production of multiple copies of the desired DNA ataupun target DNA. Ya, jadi DNA yang kita inginkan, yang mempunyai sebarang kepentingan kepada kemaslahatan sejagat, ya, ataupun for the human purpose, yang memerlukan penggandaan bilangan dia. Maka ini adalah step yang penting untuk kita jalankan, iaitu gene cloning procedure. Step yang pertama yang kita akan bincangkan adalah isolation. Step isolation. Sila fokus dan dengar secara mendalam apakah yang saya cuba bentangkan semasa presentation dalam video kali ini. Dalam step isolation ni ada dua perkara penting yang kita akan cuba isolate. Maksudnya kita cuba asingkan. Saya lebih gemar untuk kamu fokus kepada yang pertama dahulu, iaitu we try to isolate gene of interest. Gene of interest ni mempunyai kod genetik kod yang amat diminati ataupun diinginkan oleh manusia, ya. Contohnya di sini terdapat gene that code for insulin, ataupun di sini terdapat gene that code for the milk production. Maka kita akan ambil gene tersebut, dikeluarkan, dikeluarkan daripada DNA yang ada pada donor cell. Ini donor cell. Donor cell, sel-sel penderma sama ada insulin daripada lembu, haiwan, ataupun susu, gene yang menghasilkan susu daripada lembu, dikeluarkan. Apabila satu-satu gene itu dikeluarkan daripada nukleus sel dia tadi, maka gene ini perlukan satu pembawa, DNA pembawa. Sebab dia tak boleh dibiarkan tergantung, dia perlu dibawa oleh satu lagi gene yang penting, iaitu biasanya molekul pembawa ni adalah plasmid. Dan plasmid ni kita akan asingkan daripada bacteria cell. So this is a bacterium cell, di mana bakteria ni akan ada dua bentuk DNA. Yang pertama DNA pada kromosom, yang kedua DNA pada plasmid. So plasmid ni boleh replicate dengan pantas. So plasmid ini akan diambil keluar sebagai satu molekul pembawa gene of interest. So step yang pertama kita akan menjalankan the plasmid isolate from the bacterium cell. Highlight plasmid, highlight bacterium cell. Itu yang pertama. Dan yang kedua, and gene of interest isolate from the donor cell. So kita isolate kedua-dua benda ni. Ini saya anggap kamu faham, kamu mudah tahu. Gene of interest adalah gene yang mempunyai interest kepada human for the usefulness, kegunaan dia. Apakah itu plasmid? Plasmid ni adalah cloning vector, iaitu DNA molekul that carry foreign DNA. Highlight perkataan DNA molekul, highlight perkataan carry foreign DNA. Dia adalah satu DNA yang boleh bawa DNA lain. Dia khas plasmid ni. Okay? So plasmid ni adalah sejenis cloning vector. Dan cloning vector ni adalah DNA that able to carry the foreign DNA into the host cell. Dan dia boleh membawa DNA itu masuk ke dalam host cell untuk kita replicate dengan pantas. So ini ciri-ciri plasmid. Bukan semua benda boleh jadi vector. Bukan semua DNA boleh jadi vector. DNA tertentu sahaja yang kita boleh gunakan sebagai vector, iaitu DNA yang boleh bawa DNA asing masuk ke dalam host. Bukan semua, ya. So yang pertama yang boleh jadi vector ni adalah plasmid. Plasmid ni mempunyai beberapa ciri. Mari kita tengok apa ciri-ciri. Yang pertama, dia mesti ada multiple cloning site. Multiple cloning site, iaitu tempat di mana cloning
tempat di mana foreign DNA ni boleh masuk multiple cloning site. Yang kedua, dia mesti ada origin of replication. Masih ingat lagi tak origin of replication? Masa kita belajar dulu tentang DNA replication, DNA replication akan bermula dengan origin. So dia ada origin of replication. Yang ketiga, plasmid ni mesti ada selectable marker gene. So plasmid/vector ni mesti ada selectable marker gene. Ini adalah selectable marker gene. AMPR ni adalah selectable marker gene. So selectable marker gene ini penting untuk kita buat proses detection nanti. Yang keempat, dia mesti able to accept the foreign DNA. So ada 4 ciri ataupun karakteristik yang mesti dipenuhi oleh vektor ataupun plasmid supaya dia sesuai menjadi DNA pembawa. Selain daripada plasmid, terdapat juga pelbagai jenis vektor lain yang boleh bawa foreign DNA. Yang kedua adalah bacteriophage yang isolate from virus. Yang ketiga adalah YAC, isolate from yeast. Dan yang keempat adalah cosmid, iaitu campuran, hybrid of bacteria and virus. So kita ada 4 bentuk vektor. Dan vektor yang paling popular adalah plasmid, iaitu obtained from the bacteria cell. So saya harap jelas pelajaran kita hari ini tentang isolation step. So isolation step ni adalah the plasmid isolate from the bacterium cell and the gene of interest isolate from the donor cell. So dua perkara ni harap kamu faham kenapa kita perlu isolate dia. So untuk pemahaman kita dengan lebih lanjut berkenaan dengan plasmid ini, kita akan tengok pada next video tentang bagaimana plasmid dan juga gene of interest. Bagaimana plasmid ini dan juga gene of interest ini kita dapat cut secara bersama-sama. Potong cut secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk video akan datang.